dia dapat, nikmat sudah dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وجهاده واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Kata Allah, mereka yang diberi kuasa pemerintahan lalu penguasa itu, pemimpin tersebut melakukan ibadat solat, mendirikan ibadat solat dan menunaikan zakat, serta mereka menyeru kepada umat manusia agar melakukan kebaikan dan
Jajah Inggeris pula bermula 1824 sehinggalah 1957, lebih kurang 130 tahun Inggeris ataupun British pemerintah. Dan Jepun sekejap 1941 hingga 1945, lebih kurang dalam 4 tahun. Dan keseluruhan lebih kurang dalam 433 tahun negara telah dijajah. Dan bila mana kita hari ini merdeka, terasa nikmat yang Allah kurniakan kepada tanah air kita, yang hari ini kita mempunyai ataupun memiliki masyarakat majmuk. Ada Melayu, ada India, ada Cina, dan begitu juga ada Kadazan dan seumpama yang lainnya masuk Sabah, Sarawak. Dan bila mana kita ada berbilang bangsa dan agama, maka kita mengharapkan agar negara kita harmoni hidup. Sudah tentu kita mengharapkan Islam itu dominan, ya, agama Islam yang menjadi agama rasmi di dalam negara kita. Kita mengharapkan biarlah umat Islam dapat beramal. Ini yang disebut kebebasan menikmati kehidupan beribadah, kata ulama. Sebab bila mana Islam kita ada perkara yang dipertanggungjawabkan oleh Allah. Bukan suatu kita rasa macam seronok-seronok, tidak ada tujuan hidup di atas muka bumi ini, tuan-tuan. Dapat tengok TV sampai tak semayang umpama. Kemudian kita dilalaikan lagi dengan hiburan-hiburan yang melampau, kita kata. Dan bagaimana yang dikatakan pengurusan hidup kita hari ini banyak berpandukan kepada madiyah. Ini fikrah madiyah yang perlu kita hijrah dan perlu kita merdekakan. Sebab kata Pendeta Zakbar, tokoh pendidikan negara dulu, almarhum, bila merdeka, maksudnya ialah, kata Pendeta Zakbar, kita perlu berubah dan tinggalkan pemikiran yang bodoh, lalu kita berhijrah, berubah kepada suatu pemikiran yang berasaskan akal yang sempurna. Dengan maksud yang lain, tinggalkan ajaran sesat, maka ambillah ajaran yang hak, ajaran yang benar, yang datang daripada Allah dan Rasul. Bila kita mengimbau balik tuan sekalian, bagaimana Mekah berlaku peristiwa Fath Makki tahun 8 Hijri pada waktu tersebut. Nabi comeback, maksud Nabi balik kampung semula setelah mana lebih kurang 8 tahun Nabi hijrah. Nabi tak balik Mekah, Nabi duduk di Yathrib, Madinah. Dan tiba masa Allah nak beri suatu kemerdekaan, kebebasan dan kemenangan. Dan pada waktu itu Nabi berjaya masuk kota Mekah tanpa berlakunya pertumpahan darah. Dan ketika itu Nabi bertawaf di keliling Kaabah. Dan di samping itu juga Nabi mengambil busur panahnya. Dan lalu Nabi menyentuh patung-patung berhala yang ada di keliling Kaabah, lebih kurang 360 patung-patung berhala pada waktu itu. Apa yang berlaku ini yang Allah sebut dalam Quran, ja'ul haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, kata Allah. Apabila datang kebenaran, yakni bila datang Islam pada waktu itu di bumi Mekah, selama ini golongan musyrikin, golongan yang sesak larat ni, yang duduk di Mekah ni, tempat Nabi dilahirkan, keturunan Nabi yang disebut Bani Hashim, mereka lama duduk di Mekah. Jadi bila Nabi sampai pada waktu itu dengan agama Islam yang subur, waktu Nabi hijrah ke Yathrib, Madinah, golongan muhajir daripada Mekah ke Yathrib, mereka hijrah, tuan-tuan. Dan hijrah mereka itu daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kebatilan kepada kebenaran. Yang Allah kata, ja'ul haqq wa zahaqal batil. Bila datang kebenaran, yakni agama Islam, maka lenyap yang disebutkan kebatilan, kesesatan. Apa yang mereka sembah pada waktu itu
patung-patung berhala apa yang mereka sembah, Taghut yang ada pada waktu itu, maka terbenam ke dalam bumi dan terkubur di bumi Makkah pada waktu itu. Innal batila kana zahuqa. Kata Allah, sesungguhnya kebatilan dan juga kesesatan itu pasti akan lenyap, kata Allah. Ini yang kata Islam ni tuan-tuan, datang ni bukan mudah. Islam datang dalam bentuk perjuangan. Islam datang dalam bentuk pengorbanan. Tiba-tiba hari ini, bila Islam berada dalam negara kita, seolah-olah apa yang berlaku pada hari ini berlakunya secara takdir, bukan kerana perjuangan yang diusahakan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air yang jerih belih, yang bertukus lumah mereka untuk memerdekakan tanah Melayu pada waktu itu. Mereka lupa peranan para alim ulama pada waktu tersebut. Syekh Abdullah Fahim, Tok Kenali umpama, Tok Janggut di Perak, Abdul Rahman Limbong umpama, Tok Bahaman, Mat Kilau, dan ramai lagi tokoh-tokoh alim ulama yang turut sama mereka memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Hari ini anak-anak kita semakin lupa dan melupai sejarah kemerdekaan negara yang mereka anggap macam seumpama automatik je. Negara ni hidup macam ni, lahir dia terus mereka nampak alat gadget, handphone. Itu contoh kan yang kita hari ni kadang-kadang dengan anak ni kalah, kita surrender, kita kata. Bila hari ni lahir, anak dah tak pandai ataupun dah tak reti tentang apa dia pengorbanan. Mereka hidup hari ni bagaimana ibu dan ayah tidak mengambil peranan untuk mendidik anak, tarbiyatul aulad, tarbiyah yang disebut mendidik, mentarbiyah anak-anak dengan agama. Hari ini kita ambil mudah. Bahkan kita lalai hari ini untuk memperkenalkan siapa dia tokoh-tokoh Islam, nak memperkenalkan siapa dia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada anak-anak. Sehingga anak tak tahu hari ini siapa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini lagi malah musibah. Musibah yang besar. Bila anak hari ini tak tahu nak sembahyang. Bila anak hari ini tak tahu nak mengaji Quran. Ini bukan takat musibah, tetapi ianya menjadi satu penyakit di dalam masyarakat hari ini. Ini yang berlaku di akhir zaman. Sebab mereka faham kemerdekaan ni bukan hal aku. Hak tokoh-tokoh dulu dah berjuang dah. Aku nak buat apa lagi dah hari ni. Sekarang ni cukup dah merdeka negara kita. 31 Ogos sambutan merdeka. Gilah dataran Putrajaya, nak tengok perbarisan, cukup dah. Kemudian ada bendera tak ada bendera, itu bukan aku punya hal. Kau ada rasa nak patriotik sikit, dia pun ambil bendera, letak dekat rumah, gantung mana-mana tempat. Di kereta dah tak ada dah. Kita tak nampak dah kereta. Ada pun boleh dikira, dibilang banyak mana bendera yang dia letak di kereta-kereta sebagai tanda patriotik. Sebab itu kita lihat ada dua. Kemerdekaan negara itu satu, kemerdekaan diri kita. Dari apa dia? Penjajahan yang disebut penjajahan yang pernah ditinggalkan oleh penjajah. Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir Audah, Ghazwatul Fikr. Kita telah dijajah pemikiran hari ini. Bila mana fikiran telah dijajah, maka kita rasa pemikiran yang sepatutnya kita ambil, iaitu kata Pendeta Zafar tadi, pemikiran yang bukan pemikiran yang bodoh. Akal yang Allah beri, maka gunakan untuk pemikiran yang cerdik. Supaya apa dia? Supaya hidup kita ada arah tuju, supaya hidup kita ada maqasid, supaya hidup kita ada dia punya landasannya. Dan kita tak mau tuan-tuan terkeluar daripada landasan yang kita sudah diajar sejak daripada 7 tahun, iaitu akidah tauhid.
Bila mana kita perintah anak-anak supaya sembahyang, ini sunnah. Ini yang Nabi suruh. Muru auladakum bis-salah. Suruh anak sembahyang wahum abna sab'i sinin. Maka Nabi kata bila umur anak 7 tahun, abna sab'i sinin muru auladakum, maka kamu suruh dia sembahyang. Tapi bila mana dia tak mau juga sembahyang, sudah sampai 10 years old, wahum abna ashar wadribuhum daraba yadribu, maka naklah pukul. Ini cara pendidikan Islam. Nak ajar anak-anak kita betapa tegas ni Islam. Bukan boleh main syok-syok sendiri. Nak mayang-mayang tak mau sudah. Macam tu. Dia ajar supaya yang ni compulsory wajib. Naklah kamu sembahyang, naklah kamu sembahyang. Tapi bila mana hari ni kita lesu, sebagaimana Sultan Perak sebut, mari, bila mana hari ni masjid-masjid, takkan kita nak lihat masjid ni sebagai monumen. Monumen yang macam tugu, tak ada apa tuan-tuan. Duk menjadi tanda, oh ni ada orang Islam. Ya ke? Wallahu a'lam. Kalau masjidnya tidak diimarahkan, tuan-tuan, surau pun begitu juga. Penduduk yang ada, kajian dia buat, taman ke, kampung ke, hak yang hadir ni lebih kurang 10% je yang boleh nak mengimarahkan masjid rumah Allah. Daripada jumlah penduduk yang ada, tuan-tuan, 10% je yang hadir, yang datang nak kuliah, yang datang nak dengar ceramah, yang datang nak sembahyang jemaah. Bukan ramai. Alasan apa nak diberi? Takkan kita nak bagi tahu pada Tuhan no time. Kita kata tak ada masa, busy. Ya, dunia boleh kita bagi tahu macam tu. Kita nak bagi tahu macam tu pada siapa? Pada orang, pada Tuhan tak boleh. Allah katanya besok detail an umri fima afnahu, kata Nabi. Soalan esok Allah akan soal kita ni hamba esok di hari akhirat. Yang pertama sekali, an umri fima afnahu. Allah, berat nak jawab macam mana di hadapan Allah tentang umur. Kata Ibn Qayyim Al-Jawzi, umur itu juga adalah masa itulah adalah amalan itulah kehidupan. Tak lari umur dengan kehidupan. Jadi Allah akan tanya, tempoh nyawa yang ku beri ni selama ni, manfaat apa yang kamu buat? Apa yang kamu buat sebagai satu peribadatan daripada satu orang hamba kepada Allah Azza wa Jalla? Yang ni tuan-tuan kita kena ingat. Sebab kerana apa? Kita melihat, menyingkap bila mana Umar Al-Khattab pada waktu itu, pada tahun yang ke-15 Hijri, nak berlakunya peperangan Qadisiyah, Umar menghantar satu orang pahlawan Islam pada waktu itu yang bernama Rabi'i bin Amir. Pergi ke Parsi dan kamu hadap dengan satu orang panglima perang di Parsi yang bernama Panglima Rostam. Jumpa dia di istana. Dan sampai sahaja di istana Parsi, kata Panglima Rostam kepada pahlawan Rabi'i bin Amir, kamu siapa dan apa tujuan kamu datang ke sini, wahai Rabi'i bin Amir? Jawab Rabi'i bin Amir, Allahu ba'athana, Allah yang utuskan aku ke sini, kata Rabi'i bin Amir. Dan apa tujuan? Linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wahdah. Tujuan aku datang ke sini, kata Rabi'i bin Amir, yang Allah utuskan nak mengeluarkan kamu daripada menyembah sesama manusia, maka sembahlah kepada Allah wahdah, Allah yang bersifat esa. Ini tuan-tuan, yang kita nak bebaskan diri kita tadi. Hak negara tu, alhamdulillah 66 tahun, itu pun dia, itu pun utama. Tapi ada lagi yang utama, merdeka, yang kita kena halusi pada diri kita, nafsi. Apa dia? Iaitu kita bebas daripada akidah
yang kita memuja sesama manusia, maka marilah, kata Rabi'i bin Amir, kita memuja Allah, mengagungkan Allah, taat kepada Allah, beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita ambil tadi. Ya, suatu kenikmatan hidup. Allah perintah, contoh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak kami jadikan jin dan manusia itu melainkan hendaklah mereka mengabdikan diri kepada Allah, beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merdeka. Ini merdeka. Sebab bila mereka beribadat, mereka mentauhidkan Allah, mereka dah kenal siapa Tuhan mereka dan apa yang Allah perintah. Wal amalu bitanzil, apa yang ada dalam Quran itu suatu perintah wahyu, diturunkan selama lebih kurang 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yang ni yang kita pegang genggam kuat-kuat, tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau sekiranya merdeka tetapi tidak melakukan ibadah, tidak menyembah kepada Allah, tapi memuja, mengagung manusia kepada manusia, maka kata Rabi'i bin Amir, belum lagi maksud merdeka pada diri. Kerana itulah apabila ada ilmu anasir yang kita nampak hari ini, manusia mereka tak kenal Tuhan mereka, bahkan mereka mengagungkan manusia lebih daripada Allah. Allahu Akbar. Ini suatu perkara yang cukup mengecewakan. Sebab saya kata, kenapa tuan-tuan? Sajalah kita ambil contoh. Tuan-tuan boleh Google, dalam internet pun ada data dan fakta. Kajian terkini tuan-tuan, umat Islam yang tak semayang 5 waktu sehari semalam sudah mencecah 85%. 85% tak semayang 5 waktu sehari semalam. Cuba bayangkan yang semayang berapa juta yang ada dalam negara Islam. Negara kita 30 juta penduduk, separuhnya 15 juta Muslim, separuh dah non-Muslim. Yang semayang pula tinggal 15%. 85% tak semayang 5 waktu sehari semalam. Ini yang saya kata tadi, cukup sedih dan kecewa. Bila mana kita berada di akhir zaman, apa kita rasa tuan-tuan? Bila mana orang bagi sesuatu kepada kita, tiba-tiba kita tak bersyukur ataupun tidak berterima kasih kepada dia. Ataupun orang yang kita beri sesuatu, tiba-tiba mereka tak ucapkan terima kasih kepada kita. Allah bagi macam-macam rezeki, sehingga Allah kata apa dia? Sambung tadi surah Az-Zariyat ayat 56, 57, 58. Bila Allah kata, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku sikit pun tak perlukan makan dan minum daripada manusia. Aku tak berkehendakkan benda-benda tersebut. Rezeki aku tak mau. Tetapi Allah mengaku bahawa dirinya Tuhan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku Tuhan yang memberi rezeki kepada makhluk, bukannya manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang ternakan dan makhluk yang lain. Tiba-tiba hari ini kita lupakan Allah, Tuhan yang anugerahkan rezeki kepada kita, Tuhan yang beri kehidupan yang hari ini masih lagi kita diberi nyawa, dapat kita hidup sampai ke malam ni, tuan-tuan. Tiba-tiba kita lupa kepada Tuhan yang memberikan kita segala-galanya. Kalaulah kita beri sesuatu kepada orang, orang tu tak ucapkan terima kasih, walaupun dari sudut hukum syaraknya tak perlu kita mengharapkan terima kasih daripada orang. Ucapan terima kasih itu jangan kita harap. Nak menyatakan bahawa kita ni ikhlas, tapi kita kata ghalib adatnya kita hidup ni tuan-tuan, kita memberi sesuatu tu orang ucap thank you, terima kasih. Ni pula Allah, bila mana Allah perintah kita, hendaklah kamu beribadat kepada aku. Kamu doa sikit, aku bagi banyak.
Nikmat yang terbesar aku bagi pada hari ini nikmat iman dan Islam. Tapi malang umat Islam sendiri yang tidak mendirikan solat. Umat Islam sendiri yang mengamalkan perkara-perkara jahat, maksiat, rasuah, mencuri, merompak, minum arak dan macam-macam lagi. Di sini kita boleh lihat, belum kita kata kita ini seorang yang merdeka. Belum lagi. Yang kita tumpang iaitu kemerdekaan negara tanah air Melayu. Sejak daripada 1957, 31 Ogos. Tumpang kemerdekaan yang diusahakan oleh pejuang kemerdekaan. Dan kita tak ambil kesempatan untuk diri kita, tuan-tuan, untuk keluarkan dari diri kita daripada ajaran sesat kepada suatu ajaran yang hak yang datang daripada Allah dan Rasul. Ini berlaku. Bila ini berlaku, maka hidup kita nampaklah hari ini sikit demi sikit, sikit demi sedikit terancam, tuan-tuan, Islam yang ada pada hari. Sebab bila mana kita tidak taat kepada Allah, kita tak semayang tadi, kita tak mengaji Quran, kita tak hadir majlis ilmu, Islam terancam. Kita tak boleh harap, yalah orang dah ada disuruh, aku duduk di atas ni, kan? Yang penting suruh hidup. Yang penting ada orang. Boy, bukan senang, tuan-tuan. Tanya jawatan kuasa, suruh nak hidupkan suruh. Ingat senang. Ni tok siap pagi, lepas tu Bilal pula azan, imam pula. Takkan kita biarkan mereka je. Kita tak rasa nak duduk di frontliner. Kita nak duduk di saf depan, dan sekali-sekali juga kita nak jadi muazzin, dan sekali-sekali kita juga nak imam. Belajar. Sudah tentu kelebihan yang besar pada mereka. Allahu Akbar. Tapi bila hari ini nampak hak yang semayang berapa peratus, yang tak semayang lebih ramai. Artinya kecenderungan manusia nak melakukan jahat maksiat terbuka luas. Datang apa sahaja, anasir-anasir. Mereka terima bulat-bulat, sedut bulat-bulat, tanpa berfikir. Ini yang kata Pendeta Zafar, mereka tak berfikir dengan pemikiran yang cerdik. Akhirnya Pendeta Zafar sebut pemikiran bodoh itulah yang menyelubungi manusia, dan mereka tidak dapat memecahkan tembok yang ada di depan untuk melihat nur akhirat sebagai tempat yang kekal dan abadi. Wa mal hayatid dunya illa la'ibun wa lahwun waladul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun, kata Allah. Maka kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 32, tidaklah kami jadikan hidup di dunia ini, kata Allah, wa mal hayatid dunya illa, melainkan alas, kecuali apa dia? La'ibun wa lahwun, hanya main-main, kemudian yang kedua sia-sia. Boleh dikatakan kosong hidup di dunia ini kalau hidup ini tidak disertai, diiringi dengan iman dan takwa. Kosong, tak ada penilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah aja kita tengok hadis Nabi kata apa dia? Raka'ataini salatul fajri. Salatul fajri raka'ataini khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunat subuh 2 rakaat selepas azan, salat sunat subuh 2 rakaat sebelum salat fardu subuh. Sampai Nabi kata lebih baik daripada dunia dan seisi dunia yang ada. Tu ya, orang kalut, mereka buru dunia, himpun harta kekayaan, seronok tanpa melihat tanggungjawab agama Islam yang patut kita jaga dan pelihara betul. Tak ada apa yang kata dunia ni, yang kita cantik, yang kita lawa, yang kita segak, apa pun akhirnya jadi tanah balik, dimakan oleh ulat cacing. Apa yang tinggal? Tengkorak, tulang, rambut, kuku, yang tak reput.
Yang lain tuan-tuan habis segala biji mata keluar habis makan cacing ulat. Itu contoh. Lagi kalau kita ambil hak yang mati tinggal 2 bilion duit. Sampai mak pun tuntut, balu pun tuntut, anak pun tuntut. Nampak? Adakah aman kita? Kaya dah hidup, mati juga akhir. Dia tinggal 2 bilion. Sekarang di mahkamah tak selesai lagi. Tak selesai lagi. Tu yang kita nak habiskan masa dengan dunia. Buat apa? Dan kerana itu disebut walad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun. Akhirat itulah yang khairun, yang terbaik, yang lebih baik, iaitu bagi orang yang mahu takwa kepada Allah. Yang ni tuan-tuan, yang kita nak ni. Yang ni yang kita cari, yang kita buru, yang kita ibtira' wa batari fima ataka Allahu darul akhirah. Carilah kamu, burulah kamu, kejarlah kamu. Pulunlah kata orang Kedah, kejar yuk kejar kata orang Perak. Apa dia? Akhirat. Persiapan kita untuk kematian. Barulah kita rasa betul-betul nikmat merdeka pada diri. Sebab ada lagi yang hakiki, yang paling tinggi kemuncaknya. Merdeka kita tunjikum min azabin alim. Kita dapat bebas diri kita, merdeka diri kita daripada azab seksaan pedih, yakni dengan azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bukan mudah tuan-tuan, jalan nak menuju ke syurga, road to paradise. Bukan mudah, nampak macam mudah, tapi dah melalui proses di mahsyar ni yang betul-betul kita kena berat. Kecuali orang yang benar beriman dan juga bertakwa. Ya Allah nak memudahkan mereka. Bagi orang yang mati dengan jalan husnul khatimah, mereka dah nampak dah tempat mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu malaikat maut nak ambil nyawanya, dia nampak dah tempat dia di dalam syurga dengan malaikat yang berpakaian putih dengan senyum. Walaupun sakaratul maut ihtidar, tetap wujud ihtidar ni sakaratul maut bagi orang yang nak mati. Tetap ada. Cuma ringan dengan berat. Khafif, syadid. Sama ada ringan sakaratul maut ataupun syadid, berat. Bergantung kepada amalan mereka. Bergantung persiapan mereka. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad, kata Allah. Pada setiap jiwa, diri hendaklah melihat kepada jiwa dan diri mereka. What is your preparation as yourself? Diri saya, diri kita semualah tuan-tuan. Setakat ni lah kita menung-menung sebelum tidur ni, apa yang aku dah buat bekalan untuk negeri akhirat. Aku banyak dah istighfar, dosa aku buat banyak ni. Hari ni berapa dozin, bukan lagi dozin, bertantan dosa berat dengan cerita. Ada tak kita segera faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah, kamu ucapkan istighfar. Sesungguhnya aku Tuhan yang Maha mengampuni. Nong balik, aku hari ni baru 3 kali istighfar. Allah. Lepas istighfar, bertaubat tak kita dengan taubat nasuhah? Belum lagi. Dosa banyak ni. Ni sebelum tidur menung balik. Tuan dan perempuan sekalian, sebab kita tak nak tuan-tuan mati kita dalam keadaan kita tak prepare, kita tak bersedia. Mati itu ada yang mati mautul faja'ah. Mautul faja'ah ni apa dia? Mautul faja'ah ni mati mengejut. Yang baru ni 10 mangsa tragedi pesawat nahas. Hak yang dalam pesawat nahas tu tak apalah, 8 orang bukan maksud tak apa. Maksudnya mereka memang di situ, terempas pun habis. Tiba-tiba 2 orang. Satu orang e-hailing Grab, pemandu e-hailing, kemudian seorang lagi pengantar makanan, food panda ke apa. 10 orang mati, ada disangka. Kita pun gitu juga tuan-tuan. Mati kita tak tahu ni.
saya, tuan-tuan semualah. Tapi semua minta pada Allah dalam doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah aku pengakhirannya dengan husnul khatimah. Wala takhtim ajalana bisu'il khatimah. Dan jangan mati aku dengan mati yang tak elok. Semua orang nak mati macam Ustaz Dr. Muhammad, nama dia Allah Rabbi Allahumma salli ala Muhammad, yang mati di Shah Alam. Doktor apa nama dia? Siapa ingat? Pensyarah usin. Lupa pula. Dia tengah kuliah subuh di surat Ittihadiyah seksyen 9 Shah Alam. Dia pun tak sangka mati dia macam tu. Tapi itulah Allah nak pilih. Matinya husnul khatimah, sedang menyampaikan kuliah subuh. Had yang kemarin tadi ya, bukan kemarin, tadi. Dia imam masjid di Kota Baru, tak silap. Dia lepas khutbah, kemudian lepas mayang Jumaat jadi imam, khutbah, meninggal. Ini baru tadi. Tu Allah pilih mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada yang mati di Mekah, ada yang mati di Madinah. Sahabat saya mati di Madinah, Ustaz Azli Musa, ya, orang panggil Ustaz Taliban. Janggut panjang ni, orang Keluh, orang Perak, orang Tasik Ipoh. Kawan karib tu, kawan rapat. Allah pilih dia mati. Sewaktu besoknya dia nak balik ke Malaysia, malam tu pukul 12, dia sesak nafas di dalam hotel. Dan akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir di Madinah. Dan juga Allah pilih jenazahnya, mayatnya dikuburkan di perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Kubur siapa ni? Tanah kubur siapa ni? Isteri Nabi, sahabat Nabi, anak Nabi. Tuan, lebih daripada 10,000 sahabat yang dikuburkan, disemadikan di Baqi' di Madinah ni. Tiba-tiba ada seorang yang Allah pilih mati di Madinah, tanam di situ. Debu-debu tanah itu adalah daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, takkan tak syok, takkan tak seronok. Yang saya maksudkan debu tanah syurga itu, iaitu ahli syurga yang ada di dalam tanah tersebut yang disemadikan. Ada lagi orang Malaysia, orang Kuala Kangsar, duduk di Sepang buat umrah. Dia melintah nak ziarah kubur Rasulullah, makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Ibu-ibu rebah di depan makam Rasulullah. Meninggal dia. Orang muda, belum kahwin. Apa amalan dia? Katanya dia ni suka meraihkan tutup alim ulama. Nampak? Allah pilih matinya husnul khatimah. Satu ustazah di Bukit Kayu Hitam, sebelum Bukit Kayu Hitam pun nama kampung. Dia ni ustazah mengajar Quran. Dan dia tak ambil duit daripada budak-budak yang dihantar mengajar Quran. Memang dia tak mau duit, dia tak ambil duit. Jadi bila ada mak bapak bagi jugalah, suruh anak-anak ni bagi kepada ustazah, dia tak mau juga. Sudahnya ustazah ni dia satu hari dia ambil dan dia beli barang-barang dapur, diserah balik pada anak, suruh bagi pada mak bapak balik. Allah, tuan-tuan, ikhlasnya dia duk mengajar agama Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kata satu orang yang dia ketika itu baca Yasin, kemudian doa Yasin. Di dalam doa, ibu sekalian, ustazah ni rebah meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu amalan dia yang kata husnul khatimah. Di surau Muhajirin seksyen 7 Bangi, satu orang Tok Siap, dia waktu itu di bulan Ramadan, habis solat zuhur, dia solat sunat ba'da zuhur, dalam sujud meninggal dunia. Rezeki Tok Siap meninggal di tempat yang dia bekerja, iaitu membersihkan masjid. Allah bagi kemuliaan, mati husnul khatimah di Masjid Bukhari
Bulan lepas saya di sana ceramah Ma'al Hijrah Al-Ustaz, imam yang bertugas jadi khatib Jumaat, meninggal dunia. Sewaktu bila dia pegang tongkat, baru muqaddimah tuan-tuan. Alhamdulillahil qail innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Waktu dia baca ayat tu, dia rebah. Apa maksud? Allah kata, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Waktu itu rebah, husnul khatimah. Allah dan betul-betul tentang ayat yang disebutkan tadi. Ayat janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menyerah diri kepada Allah. Dia rebah terus, meninggal dunia, ambulan datang. Itu tuan-tuan, Allah pilih rezeki. Macam-macam lagi keadaan orang yang mati. Hak yang terempas pesawat ringan. Seorang Ustaz Idris namanya, Ustaz Idris. Katanya rambut tak terjejas, tak terbakar, baju je yang terbakar, badan elok. Bila tengok balik, rupa-rupanya dia ni penghafaz Quran 10 juzuk. Ini Allah pelihara tuan-tuan daripada terbakar jenazah mayat. Ini kuasa Allah. Allah ikram, memuliakan. Yang ni yang kita nak ni, pengakhiran yang elok. Dan tadi kita mau supaya diri kita ni bukan menjadi bahan bakaran api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebab bahan bakaran api neraka kata Allah iaitu siapa dia? Waquduhan nas wal hijarah. Manusia yang kufur, dan yang kedua batu-batu patung berhala. Banyak mana? Jangan tanya sejak nun daripada zaman Nabi Adam lagi sampai akhir zaman. Patung dibuat daripada batu-batu. Batu tu bahan bakaran api neraka. Berapa lama besok kita neraka? Ahqaba, berabad-abad. Berabad-abad lamanya berada di dalam neraka. Neraka dia ada rumah. Dalam rumah pula dia ada hujurat, bilik-bilik. Ni bilik apa? Bilik minum arak. Ni bilik apa? Bilik mencuri. Ni bilik apa? Bilik zina. Ni bilik apa? Ni bilik membunuh. Ni bilik apa? Bilik ribah, mengumpat. Bilik apa ni? Bilik fitnah. Dalam neraka tu dia ada bilik-bilik. Macam kita kata special. Ni tempat apa ni? Oh, ni tempat orang yang murtad umpama, keluar daripada Islam. Ni siapa dia? Ini bilik orang tak sembahyang. Semua ada. Ahqabah, berabad-abad. Bukan mudah kita nak merdeka. Di dunia pun jenuh berjuang. Di sana besok. Bukan sekejap. Tahunnya tadi disebut, berabad-abad kita akan berada di dalamnya dengan siksaan daripada kita punya amalan kita. Man 'amila salihan falinafsihi. Kamu buat baik kata Allah, maka untuk kamu syurga, kamu dapat balasan yang baik. Wa man asya'a fa'alaiha kata Allah. Bila mana kamu buat benda yang tak elok, kamu tanggung dosa yang kamu buat. Artinya juga merdeka kita daripada melakukan perkara jahat maksiat. Merdekakan diri daripada menjadi seorang pendosa yang ibu-ibu sekalian, kita sebagai seorang isteri, taat ke tidak kita pada suami, syurga di bawah tapak kaki suami. Hari ni macam-macam. Ada orang tanya itu, ada orang tanya ni, Ustaz ni macam mana suami saya? Ada yang suami pula tanya, Ustaz macam mana isteri saya? Kenapa? Tak tahu Ustaz, dia rajin hantar WhatsApp pada lelaki. Ada.
yang duk ngadu, duk tanya hukum. Isteri dia selalu hantar WhatsApp dengan lelaki lain tanpa izin. Adakah ustaz, isteri saya nak hantar WhatsApp pada mana-mana isteri lelaki, tak kira lah lelaki orang ataupun lelaki yang bukan lelaki orang, hukumnya haram ke tidak? Ini pun ada juga. Ada sahabat saya di Ipoh, saya duduk di Ipoh, orang Ipoh. Bila dia cerita baru ni, saya pun terkejut juga. Anak 5 orang. Anak 5 orang. Umur isteri dia dalam 46. Ustaz, saya ni itulah sajalah nak cerita dengan ustaz. Kenapa? Dia kata, saya kenal dia. Dia orang kuat surau. Jenis kepiah tak lekang daripada kepala ni kan? Bukan main-main ni. Jenis kepiah ni tak lekang daripada kepala, hulu kiri. Dia pergi Vietnam, dia pergi China, dia businessman, ya, orang niaga. Pergi ke Dubai, kepiah tak tanggal. Pergi negara China, Vietnam, Ho Chi Minh, apa benda pun, Thailand, kepiah tak tanggal. Tapi bila dicerita macam tu, saya cukup terkejut. Allah. Dia kata isteri saya, Ustaz, kenapa tak cerai dengan saya? Allah. Hari-hari minta cerai. Minta cerai. Apa masalah? Nak kata tak bagi duit, jangan tanya. Perniagaan tu bangunan, nama sekali dia peletak, dua-dua lama. Bukan tak bergaji, bergaji lagi. Rupa-rupanya Ustaz, yang saya kesan, isteri saya ni main banyak TikTok. Oh, isteri dia kata main TikTok. Bini dia duk main ni lah, media sosial ni melarat sangat, teruk sangat, sampai akhirnya terjalin hubungan dengan lelaki orang. Ditanya bini dia, kamu berzina tak dengan lelaki tu? Setakat ni tak, tapi pernah duduk serumah dengan kawan-kawan dia. Dia kata, dia cerita. Dan selalu berhubung. Yang disyak yang lelaki tu nakkan duit ni, perempuan ni. Oh, hari ni skamer. Dahsyat. Dia nak gunakan perempuan, nak bini kawan saya tadi. Duit nak itu nak ini, keluar rumah dah tak minta izin. Dia nak ke mana pun dia tak minta izin lah pada suami dia. Suka hati dia lah. Dia nak pergi KL apa semua, dia tak minta izin. Hari-hari ke mana saja dia nak pergi. Macam tu lah Ustaz. Sedih saya ni. Nak kata anak tak ada, 5 orang anak. Umur pun bukan muda dah, 46 nak pergi 47 dah. Tapi buat perangai macam tu. Tuan-tuan, ni nak sebutnya di akhir zaman. Hak yang lelaki macam-macam lah cara lelaki. Tu pun dia juga. Dia kata tak apa lah Ustaz, orang lelaki ni boleh 4 orang pula. Kan? Orang lelaki ni boleh jadi macam abang Tesla. Ni macam-macam lah hujah. Hak yang perempuan pun ada juga cara macam tu. Benda yang sama je lelaki aku ni, katanya kena juga. Kan? Hak yang lain. Nampak? Akhir zaman ni kita tak terkejut macam ni. Macam-macam hal yang boleh berlaku. Adakah ini yang kita rasa sudah merdeka? Itu belum saya sebut lagi bagaimana anak-anak kita buat pada mak dengan pak dia. Yang Nabi kata di antara tanda nak kiamat, Nabi kata bila mana anak apa dia ibu melahirkan anak, anak tu pula menjadi tuan. Mak bapak dijadikan hamba. Hari ini kan dalam hadis-hadis Nabi sebut, idza fa'alat ummati 15 khaslatan halal bil halal bala. Umat aku buat 15 perkara maksiat, maka boleh turun musibah, bala, hukum daripada Allah. 3 daripada 15 perkara maksiat itu kata Nabi, yang pertama aqqa ummahu. 3 ni dosa daripada maksiat daripada anak kepada mak dengan pak dia. Yang pertama kata Nabi aqqa ummahu, dia derhaka kepada ibu. Anak hari ni terang-terang derhaka kepada mak dia.
Masa di rumah dia pakai tudung, dia keluar rumah, bukan masuk dalam rumah dia pakai tudung macam mana, depan mak bapak tu dia pakai berlakon. Di luar nanti tengok apa yang boleh berlaku, macam-macam. Derhaka kepada ibu, cakap tak pernah yang elok, nak menengking je dengan mak. Ada anak hari ni. Itu yang kejadian di Kuala Selangor. Anak bunuh mak. Bunuh. Qatil. Bunuh. Walaupun dadah. Yalah nak cerita je. Sanggup tu. Pengaruh dadah. Okay, tak dapat duit. Dia minta pada mak. Mak kata aku tak nak bagi. Hang beli dadah. Akhirnya dia bunuh mak. Oh dahsyat. Hari ni akhir zaman itu cerita anak dengan mak. Yang kedua Nabi kata wajafa abahu. Mereka derhaka pada bapa. Macam mana? Mereka lari daripada nasihat mak dengan bapa. Bila bapa tegur tak mau dengar. Lari rumah. Berlaku di Ampang Selangor. Minta saya solat hajat dengan jemaah lepas kuliah. Kenapa tu? Dia kata anak saya dah sebulan tak balik rumah. Oh, jadi lagu tu. Allah, saya ni ustaz sebagai bapa tanggungjawab lah. Ini bukan main-main. Anak ni kita ada tanggungjawab besar. Taklif. Tanggungjawab ni kena betul-betul pegang amanah. Jangan lupa Long keluar daripada rumah semayang. Jangan tak semayang. Macam mana sibuk ke, shopping ke, dengan kawan ke, semayang jangan tinggal. Satu. Yang kedua, anak perempuan, jangan lupa tutup aurat, tudung. Pesan ayah, pesan yang baik. Lari daripada rumah, tak balik. Keluar-keluar tu sebulan tak balik dah Ustaz. Oh berat tuan-tuan. Akhir zaman. Dia kata belum lagi anak yang disebut anak merdeka. Yang ketiga kata Nabi, maksiat anak kepada mak bapak. Wa barras sadiqah. Mereka dengan kawan cukup rapat, baik kamcing, tapi dengan mak bapak macam rimau, garang macam nak makan. Cakap tak nak lembut. Umur dah berapa? 20 tahun 30 tahun. Ni yang kata akhir zaman kehidupan anak-anak kita. Lemah perut, semuak dada tu kan. Bila tengok anak-anak macam ni, lahirnya Nabi kata betul lah. Anak di akhir zaman lahir mereka ni menjadi tuan, mak bapak pula jadi hamba. Tu jaga-jaga ibu dan bapa sekalian tuan. Bukan mudah nak didik anak menjadi anak yang saleh dan salihah. Anak yang sejuk mata memandang. Kalau kita tak usaha daripada sekarang ni, jangkaan 10 tahun, 20 tahun akan datang, kita tak tahulah macam mana dalam negara kita. Kita tak tahu akhirnya jadi macam mana tuan-tuan. Baru ni anak tahfiz pun duk pergi tengok konsert. Apa ni? Capci ke apa ke? Konsert Capci. Bunyi Capci, KFC tu. Katanya bukan kehendak mereka. Mereka datang tu kerana ada nak bagi sumbangan, makan KFC dan sebagainya. Tapi akhirnya kesudahan tu pun kecoh juga jadi isu. Allahu a'lam. Sebenarnya apa yang berlaku pada waktu itu bukan mudah. Saya pun ada sekolah tahfiz ni pun. Bila anak tahfiz tu pergi tengok konsert, Allah sedih. Kita tahu anak tahfiz tu pergi balik, hampa kena denda teruk lah. Kalau niat nak pergi tu bukan kerana apa, memang niat tu kira nak seronok, jangan. Sebab mereka kena jaga kan. Dia pun ni hafaz Quran. Tempat tu tak amat tak sesuai. Tu saya kata budak tahfiz kita pun ni akhir zaman. Jadi dia jadi celaru tuan-tuan hari ni. Dia jadi celaru. Syekh Abdullah Fahim tu di antara pendukung kuat kemerdekaan negara. Dia menyatukan dulu umat bangsa Melayu ni di seluruh tanah air pada waktu itu, roadshow. Dan di atas landasan agama. Bukan maknanya merdeka tu kira habis dah tugas dia tak. Dia mengharapkan warisan daripada kemerdekaan tanah air, daripada tok-tok guru, ulama-ulama. Jangan tinggalkan perintah Allah.
Jadikan negara bukan takat merdeka, tetapi jadikan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, maka Allah mudah nak beri keampunan. Segera Allah nak beri keampunan dosa kalau sekiranya masyarakat penduduk di negara-negeri tersebut melakukan dosa maksiat. Yang kita nak apa dia? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Sekiranya penduduk di sebuah negeri-negara itu didiami oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, kata Allah, nescaya kami buka pintu langit dan bumi, yakni pintu keberkatan. Yang ni yang kita nak. Bila negara yang disebutkan tadi, negara yang ada penduduk yang beriman dan takwa, inilah yang kita harapkan akhir zaman. Mudah-mudahan anak-anak kita yang akan menjadi generasi yang akan datang, biarlah mereka menjadi generasi Quran yang cemerlang. Biarlah kita miskin harta tetapi jangan miskin iman. Sebab kita nak kaya yang disebutkan tadi, amalan, pahala yang kita nak bawa ke akhirat ni tuan-tuan, yang mana kita diberi peluang untuk menikmati kehidupan harmoni. Masih lagi kita tak ada masalah nak pergi masjid, pergi surau. Kita tak ada masalah, tak terhalang lagi nak buat ibadat. Tapi bila menung balik zaman Rasulullah di Mekah, bagaimana? Macam-macam halangan juga begitu hari ini. Contoh kita ambil di Palestin, 75 tahun belum lagi merdeka. 15 Mei tanggalnya 1948 berlaku Nakbah Palestin. Nakbah ni apa dia? Peristiwa musibah ditakluk oleh puak Yahudi Zionis. Macam mana mereka nak semayang di Masjid Aqsa pun tak boleh, susah payah. Terutama bulan Ramadan nak tarawih, gangguan cukup banyak daripada puak Yahudi. Dia tembak sana sini. Jadi kita hari ni tak ada masalah. Cuma rasa tu, aku nak turun tidak, aku nak turun tidak. Rasa nak tapi tak. Aku rasa macam nak, sudahnya tak. Baik merolok atas tuan-tuan, tu merolok, tidur. TV, movie, yang duk main alat gadget, cara gadget, tinggal, habis. Yang kata tanggungjawab kita terhadap agama Allah. Mungkinlah ada yang sambung cuti, jalan bawa anak sempena cuti sekolah, dia orang tak turun. Tapi macam mana pun malam ni Alhamdulillah kehadiran ada dalam 500 yang ada nampak aku. Satu masuk jin dengan mereka yang hadir, insya-Allah, mudah-mudahan tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk perkongsian ilmu sikit sebanyak, membicarakan tentang hurriyah ataupun istiqlal, kemerdekaan yang sebenar pada diri juga dan juga pada negara. Mudah-mudahan dan kita juga dibebaskan daripada azab siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah dan yang kurang kelemahan saya mohon ampun dan maaf. Saya ada bawa sikit nak sebut minyak wangi yang saya bawa ni, minyak yang saya import daripada Dubai. Minyak wangi betul, namanya Raihanah Syifa, yang saya buat sama dengan marhum Ustaz Datuk Ismail Qamus. Dulu lama dah, lebih daripada 10 tahun. Datuk dah meninggalkan kita pun dah 2 tahun. Tapi minyak ni masih ada lagi, yang telah disyifa, dijampi doa oleh Datuk Ismail Qamus dan Ismail Qamus. Antara untuk khasiatnya apa dia, pelindung daripada gangguan jin, makhluk halus, kena sihir, santau, insya-Allah. Ustaz Datuk Kazim pun banyak beli dengan saya sebelum ni. Dia kena sihirkan, santau. Dan juga untuk anak-anak yang kalau nak pergi sekolah berat, degil dan sebagainya. Dan juga anak-anak kecil yang kerap menangis malam, cuba ikhtiar sapu. Banyak dah testimoni. Bukan takat anak kecil, dengan mak-mak anak pun mudah-mudahan duk nangis tak berhenti. Tuan ambil minyak ni calit pada isteri, insya-Allah mudah-mudahan. Itu pun dia juga. Dan begitu juga ada masalah pada fizikal, migraine umpama, dah ada testimoni. Sampai resdung pun ada, sapu kat hidung, gigi sakit ada dah. Stroke, lumpuh, alhamdulillah. Begitu juga buasir, sapu banyak dekat tempat buasir minyak ni. Dan ada muslimat di Lumut, Perak, dia fibroid 2 tahun.
Banyaklah dia beli, 20 botol ada ibu sekalian. Disapu dekat hari-hari, dekat perut. Alhamdulillah. Tentu juga orang datang haid, senggugut, apa boleh cuba sapu kat perut. Mudah-mudahan ringan. Dan di Seremban ada anak yang lambat cakap, tak boleh cakap. Sapu dekat dia. Alhamdulillah, anak autism. Dan dah tak agresif dah. Mandikan dia. Yang jodoh nak jodoh cepat, yang ni mandikan. Sebotol ni buat 3 kali mandi. Campur dengan air dalam baldi. Itu pun dah ada testimoni di Kemaman, Terengganu. Dan ada masalah. Itu yang belum jodoh, dah jodoh. Malam ni siapa yang dah jodoh, nak jodoh sekali lagi. Dia ikut niat tuan-tuan, mudah-mudahan. Manalah tahu. Dan juga bagi yang ada masalah suami isteri pun dah ada testimoni. Cantiklah seni-seni badan suami isteri. Ada sahabat sebelum ni dia kata dia tak boleh pegang isteri, tak boleh tengok lari. Bini kejar tak dapat. Pakai minyak ni, dia kata dia pula lari, bini pula ngejar. Yang ni pun dia juga kata, siapa yang nak cuba-cubalah, jangan sampai tak bangun subuh besok dah. Baik, kemudian dalaman buat minum. Jangan banyak, setitik tu masuk dalam air suam ke ataupun air mineral. Ada di Shah Alam section 11, kanser tahap 3, kanser darah. Dia beli 20 botol dengan saya. Izin Allah, alhamdulillah, doktor mengesahkan Allah. Yalah, kalau yang sakit macam tu, kita kena jumpa doktor lah, doktor pakar dulu. Dan doktor kata tak ada jalan, carilah minyak ni. Kalau nak cuba juga, boleh lah. Samping tu, minyak ni tuan-tuan, insyaAllah. Sebotol 30 harga dia, dan 2 botol promosi 50. 2 50, sebotol 30, 4 botol 100. Bolehlah nak bayar online, kalau tak bawa duit, nak pinjam kawan pun boleh. Dan tak ada jual di kedai, saya bawa. Pada ceramah-ceramah saya pergi bawa, insyaAllah. Dan dah sampai dah ke Europe, ke Brunei, Singapura, minyak dah dijual sampai ke sana dah. Siapa yang berhajat, lepas mayang nanti boleh dapatkan di luar. Sahabat saya ada jaga nanti. Dan yang kedua, sahabat saya ada bawa apa namanya, Quran. Siapa yang nak wakaf Quran tu, arwah yang dah meninggal, mudah-mudahan pahala sampai. Satu naskah RM30. Satu naskah RM30. Itu je yang saya nak umum. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabban, bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wa inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa inna siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.